Hai, nama saya Brandon. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membincangkan isu antarabangsa keadilan sosial, khususnya yang berlaku di negara China bagi etnik Uyghur. Membangunkan sebuah kerajaan yang adil merupakan suatu tuntutan dan tanggung jawab, bukan sekadar kepada pemimpin, bahkan membabitkan semua pihak yang berada di dalam organisasi kerajaan tersebut. Konsep adil ini mempunyai peranan yang sangat penting, terutamanya dalam konteks bernegara. Keadilan sosial merupakan salah satu komponen penting bagi menjayakan model sesebuah kerajaan yang adil dalam mencapai keamanan. Keadilan berasal dari lafaz Arab yang menuntut kepada kesamarataan. Kesamarataan perihal kemasyarakatan yang melibatkan semua individu dari segi hak dan tanggung jawab dalam ruang lingkup yang betul dan sesuai dalam semua lapangan kemasyarakatan. Dalam arti kata lain, keadilan juga digambarkan sebagai perletakan sesuatu pada tempatnya yang betul atau yang sepatutnya ia berada. Ia mempunyai hubungan yang rapat dengan kesamarataan, di mana hak dan tanggung jawab, faedah serta bebanan diagihkan secara sama rata di kalangan komuniti. Keadilan perlu diberikan kepada semua pihak tanpa mengira agama, bangsa, warna, kulit, bahasa, dan sebagainya. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi ketiga pula, sosial bermaksud segala perkara berkaitan masyarakat, perihal masyarakat atau kemasyarakatan. Daripada sudut bahasa, dapatlah dirumuskan bahawa keadilan sosial ialah kesamarataan, perihal kemasyarakatan yang melibatkan semua individu dari segi hak dan tanggung jawab dalam ruang lingkup yang betul dan sesuai dalam semua lapangan kemasyarakatan. Siapakah sebenarnya etnik Uyghur? Etnik Uyghur merupakan etnik minoriti yang menetap di wilayah autonomi Xinjiang, China. Etnik Uyghur adalah umat Islam yang berbahasa Turki, Altai, Arab, Cina, Rusia dan juga Uzbek dari rantau Asia Tengah. Mereka mengamalkan makanan asas seperti daging kambing dan biri-biri serta roti. Etnik ini adalah satu daripada beberapa minoriti Islam yang dianiaya di Xinjiang, termasuk Kazakh, Uzbek, Tajik, Kyrgyz dan Hui. Nama rantau itu sendiri mencadangkan bahawa Uyghur mempunyai autonomi dan tadbir urus sendiri. Tetapi, sama seperti Tibet, Xinjiang adalah wilayah yang dikawal ketat di China. Banyak masyarakat Uyghur juga tinggal di negara-negara jiran China seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Malah dianggarkan seramai 3,000 orang Uyghur tinggal di Australia. Terdapat kira-kira 10 juta orang Uyghur di China dan sekurang-kurangnya sebanyak 30,000 lagi di Uzbekistan, Kazakhstan dan Kyrgyzstan pada awal abad ke-21. Presiden China Xi Jinping telah melaksanakan pendekatan tegas terhadap golongan minoriti Islam yang tinggal di Xinjiang, terutama Uyghur. Sebelum kita memasuki isu penindasan etnik Uyghur, sedikit sejarah tentang bagaimana konflik ini mula berlaku. Menurut sejarah, Xinjiang adalah sebahagian daripada Jalan Sutra, iaitu laluan perdagangan yang membawa sutra Cina ke Asia Barat dan Eropah. Ia juga menjadi sebahagian dari Cina. Bagaimanapun, bila berlakunya kejatuhan dinasti Qing pada 1912, Xinjiang mula menerima nikmat autonomi, iaitu berkuasa sendiri. Pada tahun 1933, pemberontak Turki telah mengisytiharkan kemerdekaan untuk Xinjiang dan menjadi Republik Islam Turkistan Timur, atau lebih dikenali juga sebagai Republik Uyghuristan atau Republik Turkistan Timur Pertama. Tahun-tahun seterusnya, pihak Republik China cuba untuk menguasai semula rantau ini. Tapi tidak lama selepas itu, pada 1949, Parti Komunis China mengambil alih wilayah ini dan mengisytiharkannya sebagai wilayah China. Seterusnya, Xinjiang diklasifikasikan sebagai wilayah autonomi di Republik Rakyat China. Apa yang lebih menarik, wilayah ini kaya dengan hasil mineral dan minyak. China juga cuba memajukan ekonomi wilayah ini dengan menubuhkan zon ekonomi khas, memberikan subsidi kepada peladang kapas tempatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Konflik mula tercetus apabila ramai pekerja asing yang datang ke Xinjiang untuk mencari kerja dan kebanyakan daripada mereka adalah Han, iaitu etnik majoriti China. Keadaan ini telah mengakibatkan peluang pekerjaan bagi etnik Uyghur menjadi semakin berkurang. Hal ini telah menimbulkan kemarahan dan kebangkitan dalam kalangan etnik Uyghur itu sendiri kerana mereka berasa tidak berpuas hati dan marah akan situasi tersebut. Sebenarnya, ada perkara yang menarik kalau nak dibandingkan layanan kerajaan China terhadap etnik Uyghur dan etnik Hui. Di sini kita dapat lihat perbezaan antara dua etnik minoriti Muslim ini. Kesannya, etnik Hui dilayan agak baik manakala Uyghur sebaliknya.
Jadi, ini telah menjawab persoalan mengapa etnik Uyghur tidak diberikan kebebasan yang sama seperti etnik-etnik lain di China. Apa alasan yang digunakan oleh pihak China bagi melakukan penindasan ini? Pihak kerajaan China menggunakan istilah ekstremis agama atas kebangkitan etnik Uyghur, sekaligus menjadikan ia punca penindasan ini berlaku. Etnik Uyghur dikatakan mengamalkan sesuatu agama secara berlebih-lebihan yang akan menjejaskan agama lain yang melibatkan pengganas dan boleh mengakibatkan perpecahan antara kaum. Namun demikian, menurut media barat, umat Islam dianiaya di China kerana kerajaan China cuba menghapuskan kepercayaan dan kebudayaan warga negara muslimnya. Bagaimanapun, kerajaan China ingin memberitahu perkara sebenar, di sebalik itu mereka menjelaskan untuk melindungi kebebasan agama dan juga kepercayaan. Ini dapat dilihat penindasan ini berlaku apabila pusat tahanan vokasional ditubuhkan. Menurut panel PBB, kira-kira sebanyak 1 juta etnik Uyghur dan minoriti Islam lain ditahan dalam kamp tahanan di luar undang-undang di rantau barat Xinjiang, China. Tujuan kamp ini ditubuhkan adalah untuk proses brainwash masyarakat lelaki etnik Uyghur. Beijing sebelum ini menafikan kewujudan kamp sebegitu dengan mengatakan kamp itu merupakan pusat pendidikan vokasional dan latihan di mana pelajar gembira belajar Mandarin, meningkatkan kemahiran bekerja dan meneruskan hobi seperti sukan dan tarian rakyat. Pihak berkuasa China juga berkata kemudahan kamp itu adalah sebagian usaha memerangi keganasan, pelampau agama dan pemisahan di Xinjiang susulan pergolakan yang menyebabkan ratusan maut sejak beberapa tahun lalu. Sebarang kegiatan agama turut disekat. Menurut Abdul Salam yang ditemu bual oleh wartawan sinar harian, masjid di sana telah dikunci dan sesetengahnya pula telah dirobohkan. Malahan, penduduk Uyghur juga tidak dibenarkan berpuasa, khususnya ketika bulan Ramadan. Jika lampu dibuka pada waktu sahur, seluruh keluarga akan ditangkap. Malah ketika siang, mereka mesti mengaku tidak berpuasa agar tidak ditangkap. Ajaran Islam, cara hidup Islam termasuk makanan dan minuman yang bertanda halal juga dilarang. Malah, bangunan dan kubah masjid diratakan bagi melenyapkan motif dan identiti Islam di kawasan tersebut. Bagi masjid yang terselamat, jemaah perlu melalui laluan khas pengesan logam dan gerak-geri mereka diawasi oleh kamera litar tertutup. Sebaik sahaja mereka dibenarkan masuk ke dalam masjid. Antara cadangan yang boleh diperhatikan adalah dengan memerlukan bantuan kewangan dan juga melakukan solat hajat perdana. Kita semua tahu yang doa dan juga solat merupakan sejahtera umat Islam. Seterusnya, kita boleh mengadakan petition terhadap kebebasan hak asasi manusia etnik Uyghur dan kempen kesedaran manusia yang mana sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran buat orang ramai untuk mengambil tindakan mengenai isu ini. Kami telah melakukan sedikit soal kaji selidik tahap kesedaran tentang isu ini dalam kalangan orang-orang. Melalui soal kaji selidik ini, kami dapati bahawa 94.3% pernah mendengar mengenai isu ini, manakala selebihnya tidak. Kami juga dapati bahawa majoritinya adalah daripada kalangan anak muda yang berumur 18 hingga ke 28 tahun. Selain itu, public figure, seorang yang mempunyai nama di media sosial, memainkan peranan dalam menyebarkan isu ini. Contohnya, pemain bola sepak terkenal Ozil menyuarakan ketidakpuasan hatinya terhadap tindakan China dan juga Muslim yang berdiam diri. Peranan pemimpin dan negara luar juga perlu bagi isu ini. Lebih daripada 20 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengutuk pelakuan China terhadap minoriti Uyghur Muslim dan kumpulan minoriti lain di wilayah Xinjiang. AFP telah melaporkan surat yang dikeluarkan kepada media telah ditandatangani oleh Duta Besar kepada PBB dari 22 negara. Surat itu dihantar kepada Presiden Majlis Hak Asasi Manusia PBB, Koalisek dan Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michael Bachelet. Isu ini masih berlaku dan masih dibahaskan serta dipersoalkan di PBB. Sudah terang lagi bersulu, ternyata kerajaan Cina tidak boleh menafikan lagi pencabulan hak asasi terhadap etnik Uyghur. Kami menggesa kerajaan Malaysia tidak mengenepikan hak dan keselamatan etnik Uyghur dan orang Islam yang lain di Cina keseluruhannya hanya kerana hendak menjaga hubungan antara dua negara dan kepentingan ekonomi dengan Cina. Mesej yang sangat jelas, tegas perlu disampaikan dengan cara yang betul kepada kerajaan Cina melalui saluran diplomatik dan saluran pertumbuhan PBB dan OIC. Kita semua adalah manusia yang mempunyai akal dan perasaan. Kesimpulannya, setiap orang mempunyai hak untuk mempraktikkan kepercayaan masing-masing dan mengamalkan budaya serta tradisi mereka. Sekian dari saya, Rolanli, dan rekan-rekan saya. Sampai bertemu lagi.